Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua. Untuk hari ini kita akan teruskan dengan topik tata bahasa kita iaitu frasa kerja ataupun FK. Awak semua pernah dengar kan? Tak apa, hari ini kita akan belajar semula apa itu frasa kerja. Okey, sebelum kita pergi secara lebih mendalam, kita perlu tahu dahulu apa itu konsep frasa kerja. Frasa kerja ialah binaan yang terdiri daripada satu perkataan atau lebih. Okey, frasa kerja itu boleh satu perkataan ataupun lebih. Inti frasa kerja ialah kata kerja. Nama pun frasa kerja. Jadi intinya binaannya ialah kata kerja. Frasa kerja boleh terdiri daripada kata kerja tak transitif, hadir bersendirian ataupun kata kerja transitif, perlukan objek. Sekali lagi cikgu ulang, frasa kerja terdiri daripada dua binaan. Pertama, kata kerja tak transitif. Yang kedua, kata kerja transitif. Okey, kita tengok contoh frasa kerja. Subjek, ayat pertama, Ali menang. Frasa kerjanya menang. Ayat kedua, Hang Jebat bertikam dengan Hang Tuah. Frasa kerjanya bertikam dengan Hang Tuah, tetapi kata kerjanya ialah bertikam. Untuk ayat ketiga, dia menembak harimau itu dengan senapangnya. Yang belakang ni, menembak harimau itu dengan senapangnya merupakan frasa kerja. Okey, setakat itu boleh. Seterusnya kita sambung. Binaan frasa kerja, terdapat 5 binaan utama frasa kerja. Yang pertama, binaan frasa kerja tanpa objek. Yang kedua, binaan frasa kerja dengan objek. Yang ketiga, binaan frasa kerja dengan kata bantu. Yang keempat, binaan frasa kerja dengan ayat komplimen. Apa kaitan ayat komplimen? Selalu kita belajar ayat majmuk pasal komplimen ni kan? Okey, tak apa, kita akan belajar. Seterusnya nombor 5, binaan frasa kerja dengan unsur keterangan. Okey, ingat semula binaan frasa kerja ada 5. Seterusnya, binaan frasa kerja tanpa objek. Tanpa objek, okey. Kalau tanpa objek mesti awak dah tahu. Tanpa objek maksudnya kata kerja tak transitif. Binaan frasa kerja jenis ini terdiri daripada kata kerja tak transitif. Sebagai intinya mudah je. Tak transitif, tak perlu objek. Kata kerja tak transitif tidak memerlukan sebarang frasa nama sebagai objek untuk melengkapkannya. Tetapi, binaan frasa kerja tanpa objek ni ada 3 jenis. Yang pertama, kata kerja tak transitif yang tidak menerima unsur pelengkap. Yang kedua, kata kerja tak transitif yang dapat menerima unsur pelengkap sesudahnya. Dan yang ketiga, kata kerja tak transitif yang dapat diikuti oleh kata nama sebagai penerang. Okey, ada 3 binaan. Yang pertama, kata kerja tak transitif, dia terima unsur pelengkap. Pertama sekali, dia tidak menerima unsur pelengkap. Yang kedua, dia menerima unsur pelengkap. Dan yang ketiga, dia menerima unsur penerang. Tak ada pelengkap, ada penerang. Okey, ingat 3 tu Seterusnya, kita akan pergi satu persatu. Okey, kita tengok yang pertama. Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap. Apa itu pelengkap? Kata kerja jenis ini tidak memerlukan apa-apa unsur sebagai pelengkap kerana kata kerja mempunyai makna yang sempurna. Kata kerja tu dah ada maksud yang sempurna, buat apa kita tambah ayat lagi selepas dia kan? Okey, tengok contoh. Ayat yang pertama. Semua penonton bangun. Kita faham ayat tu. Jadi, lepas sahaja kata kerja, tidak perlu kita masukkan pelengkap. Sebab apa? Maksud ayat tu telah sempurna. Kanak-kanak itu menangis. Kita faham. Seluruh rakyat memberontak. Kita faham maksud ayat tu sampai. Padi menguning. Padi menguning kita tahulah. Padi dah masak kan. Jadi ayat tu tak perlukan pelengkap sebab maksud dia sempurna. Okey, kita belajar yang kedua. Kata kerja tak transitif dengan pelengkap. Okey, tengok balik.
Yang pertama tadi, dia tak perlu pelengkap sebab ada maksud yang sempurna. Kalau dia perlukan pelengkap ni, kenapa dia tak sempurna ke? Okey, kita tengok. Kata kerja jenis ini menerima pelengkap kerana tidak mempunyai makna yang lengkap jika tidak diikuti oleh unsur pelengkap. Maksudnya dia memang perlukan pelengkap untuk pastikan maksud tu kita faham, maksud tu sempurna. Unsur pelengkap itu bukanlah objek kerana ayatnya tidak boleh dipasifkan. Contoh kata kerja tak transitif demikian ialah beransur, tinggal, menjadi, berbuat, ada, berbantalkan, bertilamkan dan sebagainya. Unsur-unsur yang menjadi pelengkap kepada kata kerja tak transitif boleh dibahagikan kepada 3 jenis, iaitu kata adjektif sebagai pelengkap, frasa sendinama sebagai pelengkap, kata nama sebagai pelengkap. Ingat balik, bila dia perlukan pelengkap, maksudnya ayat tu maksud dia tak sampai kalau tak ada pelengkap. Kita tengok contoh. Cikgu dah sediakan ada 3 jenis tadi, kata adjektif sebagai pelengkap, frasa sendinama sebagai pelengkap dan kata nama sebagai pelengkap. Okey, perhatikan secara betul-betul Okey, yang pertama, kata adjektif sebagai pelengkap. Pelengkap hadir sesudah kata kerja tak transitif untuk melengkapkannya. Keadaannya menjadi genting. Genting inilah pelengkap kepada keadaannya. Minta maaf ada kesalahan ejaan terhadap keadaannya. Okey, kesihatan bapanya beransur baik. Boleh ke kita berhenti kesihatan bapanya beransur? Beransur tu apa? Kita tak faham. Bila kita tidak faham, kita perlu tambah baik. Baik ni merupakan pelengkap kepada kata kerja beransur. Sama juga dengan frasa sendinama sebagai pelengkap. Frasa sendinama tu dijadikan pelengkap kepada kata kerja. Sebagai contoh, mereka berada di Kuala Lumpur. Kalau kita letak noktah selepas kata kerja berada, mereka berada. Kita tak faham, jadi kita perlu ada pelengkap. Mereka berada di Kuala Lumpur. Sama juga dengan kapal terbang itu singgah di Bintulu. Kalau kita cakap kapal terbang itu singgah, memang tak faham. Ayat tu kita tidak faham. Maksudnya tidak sempurna. Jadi dia perlukan pelengkap. Dan yang terakhir, kata nama sebagai pelengkap. Okey, pelengkap jenis ini boleh dibezakan daripada kata nama sebagai objek. Pelengkapnya tidak boleh dijadikan subjek dalam ayat pasif. Dia ada 2 jenis. Kata kerja yang ada imbuhan berkan, mesti ada pelengkap. Contoh, dia berbantalkan. Berkan, imbuhan berkan, perlu ada pelengkap. Dia berbantalkan lengan, pengembara itu berselimutkan embun. Jenis kedua, kata kerja menjadi dan ada. Bila ada kata kerja menjadi dan ada, perlu ada pelengkap. Dia menjadi. Menjadi apa? Guru. Orang itu ada. Ada apa? Ada harta. Kalau kita berhenti di sini, letakkan noktah, ayat itu tidak sempurna. Okey, setakat tu faham? Okey, kita sambung. Kata kerja tak transitif dengan kata nama sebagai penerang. Okey, kita ulang. Tadi yang pertama, kata kerja tak transitif tanpa pelengkap. Yang kedua, kata kerja tak transitif berpelengkap. Dan yang ketiga kita nak belajar ni, kata kerja tak transitif dengan kata nama sebagai penerang. Tadi kita belajar pelengkap, sekarang kita belajar penerang. Apa itu penerang? Penerang mengikuti kata kerja bukanlah objek kerana ayatnya tidak boleh dipasifkan. Jadi, kata kerja tak transitif ni dia tidak boleh dipasifkan. Yang boleh dipasifkan hanya kata kerja transitif. Kata nama tersebut hanyalah penerang dan bukanlah pelengkap. Penerang tersebut boleh ada, boleh tak ada, tanpa merosakkan kesempurnaan makna kata kerja demikian. Tengok contoh ayat pertama. Lelaki itu berseluar jin. Okey, kita tengok kata kerja berseluar. Itu adalah kata kerja. Jin ni penerang. Lelaki itu berseluar. Kalau kita stop di sini pun ayat tu dah penuh. Bapanya berniaga. Berniaga kalau kita stop pun dah penuh. Tapi kalau kita nak tambah jin, kita nak tambah ayam, nak tambah bahasa Melayu pun boleh. Tetapi itu ialah penerang. Unsur itu boleh diadakan ataupun boleh ditiadakan.
Okey, kita pergi jenis yang kedua. Tadi binaan frasa kerja dengan binaan frasa kerja tanpa objek. Seterusnya binaan frasa kerja dengan objek. Frasa kerja yang mengandungi frasa nama sebagai objek ialah kata kerja transitif. Betul lah. Kata kerja transitif ni dia perlukan objek selepas kata kerja. Frasa nama mengikuti kata kerja transitif sebagai objek ataupun penyambut. Frasa kerja jenis ini boleh dipasifkan. Okey, kalau kata kerja transitif, dia boleh aktifkan ayat, dia boleh pasifkan sesuatu ayat. Okey, kita tengok contohnya. Kami makan ayam goreng itu. Itu ayat aktif tetapi menjadi ayat pasif bila objek ini dibawa ke hadapan ayat. Ayam goreng itu kami makan. Dia berubah kedudukan dia. Sama juga dengan budak itu membaca buku. Kata kerja membaca, objeknya buku. Buku dibawa ke hadapan sebagai penjudulan. Jadi buku dibaca oleh budak itu. Jadi kalau kata kerja transitif boleh menjadikan ayat itu aktif dan ayat itu pasif. Frasa kerja yang mengandungi frasa nama sebagai objek boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu frasa kerja yang mengandungi satu objek, frasa kerja yang mengandungi dua objek. Tadi tak ada objek, ni dah ada objek. Sekarang ada dua objek pula cikgu. Okey, tak apa, kita belajar, kita fahamkan satu persatu. Okey, kita pergi yang pertama. Frasa kerja dengan satu objek. Senang je. Kalau frasa kerja dengan satu objek, maksudnya dia ada satu objek je. Okey, kita tengok contoh. Saya menjawab surat itu. Selepas sahaja kata kerja, itu adalah objek pertama. Saya menjawab surat itu. Surat itu ialah objek. Dia mengabaikan tugasnya. Selepas sahaja kata kerja, itu adalah objek pertama. Sebatang kayu melintangi jalan itu. Objeknya apa? Jalan. Macam tu je. Selepas kata kerja, itu adalah objek. Terdapat sejumlah perkataan yang berbentuk kata kerja tetapi membawa makna adjektif. Perkataan ini boleh menerima kata penguat dan frasa nama yang mengikutinya boleh digugurkan. Contohnya, filem itu sungguh menyeramkan kami. Kami itu boleh digugurkan. Keputusannya amat menggembirakan saya. Saya tu boleh digugurkan. Okey, baiklah. Frasa kerja dengan dua objek. Tadi kita belajar satu objek. Sekarang kita belajar dua objek pula. Pelik-pelik lah bahasa Melayu ni. Tak boleh cakap macam tu. Kita belajar dahulu. Frasa kerja ini mengandungi dua frasa nama yang menjadi objek kepada kata kerja itu. Objek-objek ini mempunyai fungsi yang berbeza-beza. Objek-objek ini disebut sebagai objek tepat dan objek CP. Objek tepat ialah objek yang menjadi penyambut secara langsung kepada kata kerja. Objek CP tidak menjadi penyambut secara langsung kepada kata kerja. Binaan frasa kerja dengan dua objek boleh mengandungi kata bantu dan unsur keterangan. Senang je, mudah je. Selepas sahaja kata kerja, bila awak jumpa objek, itu adalah objek pertama. Selepas sahaja objek pertama, itu adalah objek kedua. Objek pertama kita panggil objek tepat dan objek kedua kita panggil objek CP. Okey, ini contoh yang cikgu telah sediakan. Ayat pertama, dia mencarikan isterinya buah nangka. Okey, kita tengok lepas kata kerja mencarikan, apa yang datang dulu? Yang datang dulu ialah isterinya. Isterinya ini ialah objek tepat. Lepas isterinya tu ada perkataan lagi ke? Ada, buah nangka. Jadi buah nangka ni objek CP. Sama juga dengan ibu memasakkan tetamu makanan. Tetamu objek pertama dan makanan objek CP. Anaknya menghidangi kami sedulang kuih. Kami objek tepat, sedulang kuih objek CP. Mudah je kan? Faham tak? Okey, seterusnya kita sambung. Frasa kerja dengan kata bantu. Kata bantu menerangkan kata kerja dari dua sudut makna iaitu pertama, kata bantu aspek. Menerangkan aspek waktu. Dia cerita pasal waktu je kata kerja tersebut. Seterusnya, kata bantu ragam. Menerangkan ragam perasaan bagi kata kerja. Jadi, dia boleh masuk dalam frasa kerja. Okey, kita tengok contoh. Kalau kata bantu aspek menerangkan waktu pada kerja yang dilakukan.
iaitu sama ada kerja itu sudah dilakukan, sedang dilakukan atau belum dilakukan. Contoh kata bantu, sudah dilakukan, sudah, telah. Kalau sedang dilakukan, kita tengah buat, sedang buat, masih lagi. Kalau belum dilakukan, belum dan akan. Kehadiran kata bantu aspek dalam ayat adalah seperti berikut. Mereka sudah menonton wayang gambar itu. Okey, dia hadir sebelum kata kerja. Mereka sudah menonton. Adik kecil masih tidur lagi. Dia hadir sebelum kata kerja. Masih tidur. Matahari belum terbit. Maksudnya belum berlaku. Itu adalah fungsi kata bantu aspek. Dia menunjukkan masa. Seterusnya, kata bantu ragam. Kata bantu ragam pula hadir sebelum kata kerja dan menerangkan ragam atau suasana perasaan sesuatu perbuatan itu dilakukan, mesti dilakukan, hendak melakukan ataupun berkeupayaan melakukan. Okey, ni contoh-contohnya. Mungkin, hendak, boleh, patut dan enggan. Kehadiran kata bantu ragam dalam ayat adalah seperti berikut. Encik Yahya hendak mengembara ke Afrika. Dia menunjukkan perasaan ataupun ragam. Kerana itu harus menyiapkan kerja dengan segera. Mereka boleh pergi sekarang. Ketiga-tiga kata bantu ragam ini hadir sebelum kata kerja. Tetapi dia masuk dalam frasa kerja. Okey, frasa kerja dengan ayat komplement. Okey, frasa kerja sama ada mengandungi kata kerja transitif atau tak transitif boleh menerima ayat komplement. Maksudnya dia transitif ke, tak transitif ke, dia boleh terima ayat komplement. Okey, ayat yang terbentuk ialah ayat majmuk. Maksudnya kalau ayat majmuk ni ayat yang lebih daripada satu ayat. Kita tengok contoh. Frasa kerja transitif dengan ayat komplement. Orang itu menafikan bahawa barang-barangnya telah hilang. Kami menegaskan bahawa kejayaan bergantung pada usaha gigih. Yang berwarna biru ini merupakan ayat komplement. Sama juga dengan frasa kerja tak transitif dengan ayat komplement. Yang berwarna biru ini merupakan ayat komplement. Nanti awak boleh baca. Okey, kita teruskan dengan unsur keterangan dalam frasa kerja. Apa itu keterangan, cikgu? Okey. Unsur keterangan dalam frasa kerja terdiri daripada unsur yang menerangkan kata kerja itu dengan lebih lanjut lagi. Diterangkan dengan lebih jelas kata kerja tersebut. Unsur keterangan ini juga berfungsi sebagai frasa adverba. Bagi kata kerja tak transitif, unsur keterangan hadir sesudah kata kerja. Tetapi bagi kata kerja transitif, unsur keterangan tu hadir selepas objek. Unsur keterangan terdiri daripada frasa sendi nama, frasa adjektif, frasa nama dan frasa adverba. Contohnya, kerajaan mengeluarkan kenyataan tentang kenaikan gaji. Ini semuanya yang berwarna biru merupakan unsur keterangan. Bunga rampai itu berbau. Kenapa berbau? Sungguh harum. Mereka berjuang bermati-matian. Sungai Perak mengalir dengan tenangnya. Ini semua merupakan unsur keterangan. Okey, frasa keterangan terdiri daripada 8 kumpulan. Banyaknya. Yang pertama, keterangan waktu, keterangan cara, keterangan tujuan atau harapan, keterangan alat, keterangan penyertaan, keterangan hal, keterangan bagai. Setiap jenis frasa keterangan ini mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Okey, ni cikgu dah ringkaskan. Kalau boleh awak tengok, berwarna-warni cikgu buat ni. Okey, kalau keterangan tempat atau arah, dia nak menerangkan lokasi. Contoh, ramai wanita bekerja di kilang. Itu kan lokasi kilang. Mereka berasal dari Sarawak negeri. Keterangan waktu ni menerangkan waktu ataupun masa. Kuliah itu tamat pada pukul 5 petang. Dia bagi tahu habis pukul 5. Itulah dia punya penerang. Peristiwa itu berlaku 2 dekad yang lalu. Itu kan menunjukkan masa. Keterangan cara pula menerangkan cara. Sama ada kata adverba, kata adjektif ataupun frasa sendi. Kereta itu bergerak laju. Kata adjektif berfungsi sebagai kata adverba. Bas itu bergerak dengan lajunya. Frasa sendi sebab ada kata sendi dengan.
Keterangan tujuan ataupun harapan menerangkan maksud sesuatu perbuatan. Contoh, kita berjuang demi keadilan undang-undang. Mereka bertindak untuk kepentingan bersama. Yang berwarna merah ni merupakan frasa keterangan. Seterusnya, bukan frasa keterangan, unsur keterangan. Okey, seterusnya keterangan alat menerangkan benda yang digunakan. Selalunya frasa sendi nama. Rombongan pelajar itu datang dengan bas. Ialah alat digunakan apa kan? Dia memukul ular itu dengan buluh. Dia menggunakan buluh. Keterangan penyertaan menerangkan maksud ikut bersama-sama. Tujuan dia lah menggunakan bersama-sama. Pelajar baharu itu datang dengan siapa? Dengan ayahnya. Abu melawat muzium dengan ibu bapanya secara bersama-sama. Keterangan hal menerangkan keadaan sesuatu. Mereka berbincang tentang perkara itu. Pihak tersebut membuat teguran terhadap laporan itu. Terhadap laporan itu merupakan unsur keterangan hal. Dan yang terakhir, keterangan bagai menerangkan keserupaan. Dia berlagak seperti pegawai. Saya berperanan sebagai bapanya. Okey, kita dah sampai bahagian kesimpulan. Tetapi cuba awak lihat gambar yang cikgu masukkan ni. Ini supaya awak mudah faham. Untuk menghasilkan binaan frasa kerja, kita boleh menggunakan formula ini. Okey. Kata kerja sama ada kata kerja transitif ataupun tak transitif. Kedua-dua jenis ini boleh didahului dengan kata bantu. Dan kedua-duanya boleh mengandungi ayat komplement. Tetapi kata kerja transitif hanya perlu ada objek. Tetapi kata kerja tak transitif hanya ada pelengkap ataupun penerang yang kita belajar tadi. Dan kedua-dua jenis kata kerja transitif dan tak transitif boleh diikuti dengan keterangan ataupun unsur penerang. Okey, ini ada 8 jenis formula ataupun binaan. Kalau awak tengok binaan ni betul, tak salah. Yang pertama, kata kerja transitif tambah objek. Yang kedua, kata kerja transitif tambah ayat komplement. Yang ketiga, kata bantu tambah kata kerja transitif tambah objek tambah keterangan. Yang keempat, kata bantu tambah kata kerja transitif tambah ayat komplement tambah keterangan. Yang kelima, kata kerja tak transitif tambah pelengkap. Tak boleh objek. Tak transitif maksudnya tak boleh terima objek. Kata kerja tak transitif tambah ayat komplement. Kata bantu tambah kata kerja tak transitif tambah pelengkap tambah keterangan. Kata bantu tambah kata kerja tak transitif tambah ayat komplement tambah keterangan. Kita boleh buat lagu. Nanti kita akan cuba buat lagu supaya awak lebih faham, lebih ingat tentang formula binaan frasa kerja. Okey, setakat itu saja penerangan cikgu tentang binaan frasa kerja. Sekian, terima kasih.